292 ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alil kiram asal syawunul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La haula wala quwwata 292. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qala sallallahu sirra. Bab tanzih situ Ini bab tanzih, mana apa? Kemahasucian Allah Subhanahu wa taala. Ayunat tasyabbuh, daripada serupa dengan makhluk. Tidak ada satu jalan pun Tuhan kita serupa dengan makhluk, sebab hakikat berbeza. Hakikat Tuhan wajib, hakikat makhluk mungkin. Ya, mana sama mana. Benda yang berlainan hakikat. Makhluk dijadi, Tuhan penjadi. Itu pun dah tak sama kan. Bismillah. Bahawa ia tidak dengan tubuh. Mana zat Allah SWT bukan tubuh macam tubuh makhluk, yang merupakan tiada jauhar, mana benda ataupun barang, itu panggil jauhar, objek, ya, yang terbatas dan berhingga. Kita objek ada terbatas, besar dia, ada kecil dia, ya. Kemudian ada sakatan, dan ada maknanya had. Kemudian dilingkungi oleh masa, dilingkungi pula oleh tempat, itu makhluk, ya. Sebab tu Tuhan jangan ditanya bila atau di mana, itu salah. Tidak layak persoalan itu ditanya dengan Tuhan. Bila? Tuhan ni bila? Masa bila? Tempat mana? Tak boleh, ya. Sebab benda yang bertempat dan diliputi oleh masa dan tempat, itu adalah sifat bagi makhluk, itu bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ta'ala Allahu uluwan kabirah, maha suci Allah Ta'ala daripada sekalian itu. Sebab taraf hakikat kita dalam pengajian ini paling besar apa? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala tidak ada jalan keserupaan dengan makhluk, ya. Sebab dia bersifat dengan qadim, dengan kidam, sedia kala. Berbanding dengan makhluk, lawan dia ialah hudus, baharu. Maka sifat Tuhan dia dipanggil hadis. Dan tidak dapat dibahagi-bahagi, ya. Kita boleh bagikan juzuk-juzuk, boleh kerat, bagi 10, bagi 12, ya. Munapendi tu berapa belas? 18. Dia kerat berapa? 18, 17, 18. Itu boleh kerat. 20 boleh kerat manusia. Tidakkah dia itu jauhar? Tidaklah Allah Ta'ala itu jauhar, mana benda yang mengambil lapang, mengambil tempat. Dan tidaklah ia oleh jauhar-jauhar, di tempat oleh jauhar, mana tempat-tempat. Kita ni tempat jauhar, duduk pada tempat mana? Bumi. Itu semua sifat yang layak dengan makhluk, maka mukhalafah Tuhan bukan begitu. Tidaklah dia itu arat, mana sifat yang mengambil tempat di zat yang baru, itu mana arat. Sebab arat ni lapas khas, diguna pada makhluk je. Arat mana sifatul khalq, sifat makhluk. Kalau lapas sifat dia istirak, lapas sifat tu diguna dua. Satu sifatun qadimatun, sifat yang qadim tu Allah Ta'ala. Ada pun sifat hadisatun, tu sifat makhluk, ya. Kalau sifat dia ada pakai dua lapas, umum dengan khas, ya. Umum. Kalau arat tu khas, mana arat khas dipakai untuk makhluk saja, mana sifat makhluk dipanggil arat. Tu dan bukan bahkan dia tidak menyerupai dengan yang ada, yang maujud. Selain Allah Ta'ala makhluk, dia tak ada serupa. Dan tidak satu yang maujud menyerupai dengan dia. Ini pakai wajah tabaun, maknanya berjauh-jauhan. Allah tak serupa kita, kita pun tak serupa Ta'ala. Ada maksudnya tiada yang sepertinya, ya. Tak ada sumpah walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak satu benda yang standing dengan Tuhan.
dan tiadalah dia seperti sesuatu tak serupa dia, tak serupa sesuatu tak serupa dia, teman-teman. Dan tiada dibatasi oleh satu batas, dia tak boleh dipadankan masa, ya, berapa umur kan, masa tak boleh, tempat juga, dan tidak mengandungi oleh suatu jurusan, tidak diliputi oleh pihak, bukan bertempat, dan tidak dibatasi oleh bumi atau langit, benua dan sebagainya. Itu semua bentuk tempat. Dan beristiwa di atas arasy menurut firman-Nya, beristiwa. Istiwa dengan isti'la, mana apa? Menguasai di atas arasy. Bukan Tuhan duduk atas arasy macam duduk kita ni. Itu jadi kafir musyabbihah pula. Siapa yang tingkatkan Tuhan duduk macam kita atas arasy, jawab di kafir orang tu. Kafir musyabbihah dia panggil. Kafir yang menyerupakan Allah Taala dengan makhluk. Ya. Jadi dapat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang bernama Ar-Rahman itu di atas arasy dia istiwa. Istiwa mana? Kalau kaul ulama dulu dipanggil salaf, diserah terus. Ya, istiwa allazi yaliku bihi. Istiwa yang layak dengan Tuhan, macam mana serah dia. Ya, tak ada satu persamaan dengan kita. Itu habis juga. Kalau kemudian ulama khalaf ditakwil. Mana istiwa dengan mana isti'la, mana memerintah, menguasai sampai arasy. Itu dia. Menurut firman-Nya dan menurut arti yang dikendakinya. Mana arti istiwa di sisi Tuhan, Tuhan yang tahu. Bukan istiwa macam kita. Ya, sebab dasar ayat lain yang lebih tegal, laisa kamitslihi syai'. Ya, Tuhan tak serupa dengan makhluk, habis. Kalau kita kata duduk macam tu dah serupa pula, ya. Itulah tanda kehaibatan, kedahsyatan Allah yang maha dahsyat. Tidak ada satu benda pun serupa dengan dia. Ya, itu kehaibatan mungkin. Jangan satu kepelikan pula. Ni ada pelik, ya macam tak serupa-serupa macam mana pula. Itu jangan serupa makhluk. Makhluk cara makhluk. Ya, Allah Taala cara dia. Kita makhluk binatang dengan orang pun tak sama dah. Ya, kenapa gimau tak serupa macam kita? Kalau serupa macam gimau, kau jadi gimau. Ya, jadi dia cara dia, kita cara dia tu sama. Makhluk apatah lagi makhluk dengan Tuhan Khalik, tu lagi dahsyat. Tak ada langsung wajah keserupaan. Ya, itulah tanda kehaibatan Allah Ta'ala yang maha dahsyat. Ya. Dia tidak di bawah oleh arasy, tetapi arasy dan pembawa-pembawa arasy lah yang di bawah dengan kelembah lembutan kudrahnya, yang digagahi dalam genggamannya. Dia di atas arasy, dia di langit dan di atas segala-gala. Ya, sampai ke segala lapisan bumi. Keatasan yang tidak menambah dekatnya kepada arasy dan langit. Bukan macam tu. Ya, tidak menambah jauhnya daripada bumi dan lapisan tanah. Tetapi dia di tingkat yang maha tinggi dari arasy dan langit. Maknanya apa? Tempat yang tidak dapat dijangkau oleh akal kita, walhasil dia tidak ada keserupaan dengan makhluk. Sebagaimana dia di tingkat yang maha tinggi dari bumi dan lapisan tanah maknanya. Dan pada itu dia dekat sekalian dengan segala yang maujud. Ya, dalam masa yang sama dia dekat pada makna, mana di dalam dia mengawal segala makhluk kan. Tidak ada makhluk yang terlepas dari dia. Mana ada makhluk yang kewujudan makhluk lepas daripada ilmu Tuhan? Tak ada. Semua dalam ilmu dia. Mana ada makhluk yang terlepas daripada taksis iradat? Tak ada. Semua ditaksis ditentu oleh iradat Tuhan azali. Dan mana ada makhluk yang terlepas daripada taksirul kudrah? Ya, mana kesan ta'aluk kudrat? Semua makhluk ni dalam kudrat, kesan kudrat ta'ala. Sebab al-kudrat wal-irada muta'alliqatani bijami'il mungkinat. Sebab kudrat dan iradat ta'aluk dia ialah kepada semua mungkin. Semua makhluk dalam ta'aluk iradah dan kudrat Tuhan. Iradat taksis, kudrat taksir. Tak lepas. Ya, itu maksud dekat. Dekat makna terikat, tertambat. Ya, bukan dekat dengan makna dua objek dekat rapat ni tu kan. Itu kan tu kita cara dekat kita. Dekat maknan la hisian. Pada makna, bukan pada hisiat zahir itu kan. Ya, kalau itu dah sama kita pula, dah bertempat pula berpihak, kacau. Dan maha dekat kepada hambanya lebih dekat daripada ulat rahim. Ya. Itu maknanya takluk tadilah. Ya, kita dalam genggaman kuasa dia, ulat lahir dekat, Tuhan lebih dekat sebab ulat lahir pun dalam tangan, dalam kekuasaan dia segala-gala ini. Habis tu, daripada ulat lahir hamba-Nya itu sendiri. Dia menyaksikan tiap-tiap
maknanya suatu. Mana Allah Ta'ala mengetahui, ya'lamu. Ya, sampai kha'inatul sudur, mana khianat hati manusia pun Tuhan tahu mana. Tiada menyerupai, itu yang besar kali. Dia tidak ada wajah, ya, keserupaan kehampirannya dengan kehampiran di antara tubuh-tubuh. Kita bila hampir dua objek dekat, maka kehampiran Tuhan akrabu min hablil warid, bukan makna itu. Dengan makna tadi apa? Di dalam genggaman kuasa Tuhan, ya. Sebagaimana tidak menyerupai zatnya dengan segala zat dan tubuh-tubuh zat yang baru, yang baru, dia tidak bertempat pada suatu. Nanti akal kita yang singkat ni kan kami mikir, ada benda tak ada tempat, semua ada benda, ya, semua benda ada tempat. Tiba-tiba tak ada tempat, macam mana? Kita tanya dia, apa bodoh nak kau ni? Nak cakap macam tu je. Yang kau bincang ni siapa? Tuhan. Yang kau pelik tadi tak ada tempat terpelik, itu makhluk. Kalau makhluk, satu makhluk dia tak ada tempat, tak ada, tu kita pelik. Mana boleh, sebab tu sifat dia. Ya, ada pun Tuhan dengan sifat dia, ya. Dengan segala zat tubuh-tubuh itu, dia tidak bertempat pada suatu, mana bukan atas arash, dan tiada suatu bertempat pada dia, bukan satu benda duduk dekat dia, ya. Maka maha suci ia daripada dipengaruhi oleh tempat. Mana Tuhan tidak, ya, tidak dikait, ya, bikaid zaman wal makan, dengan ikatan masa dan tempat. Sebagaimana ia maha suci daripada dibataskan oleh waktu. Sebab Tuhan tidak dibataskan. Tuhan boleh buat, tak boleh kita kata dia muda, dia tua, tak boleh. Sebab tu kalau kita kata Tuhan dengan kita siapa tua, jawab dia kita tua. Tuhan dengan kita siapa tua, tua kita. Terperanjat orang dengar, sebab sifat tua tu sifat kita, bukan sifat Tuhan. Ya, Tuhan dia tidak dijangkau oleh masa. Yang diikat masa tu ada tua, ada muda. Tuhan dia mengawal masa, bukan masa kawal dia. Ya, itu makna. Tidak dibatas oleh waktu, itu senang. Dia tidak dibatas, diikat oleh waktu dan tidak diikat oleh tempat. Sebab diikat oleh waktu tempat itu makhluk. Tetapi adalah dia sebelum dijadikan zaman dan tempat. Wujud adalah qabla wujudi zaman wal makan. Sebelum ada tempat, sebelum ada masa, ya, semua tu Tuhan dah ada lebih dahulu. Dia sedia kala. Ya, itu. Dan dia sekarang menurut apa yang dia ada. Allah Ta'ala ada sebagian makan. Mana dulu dia bersifat kesempurnaan, itulah dia. Dia tidak dimakan oleh perubahan. Makhluk tidak diberubah, makin lama makin tua dan sebagainya. Dia tidak sama dengan makhluk. Itu dia panggil dasar besar gitulah, ya. Maknanya apa saja sifat yang layak dipakai oleh makhluk, mana fallahu mukhalifun bizalik. Allah Ta'ala menyalahi itu semua tu. Itu ringkas dia. Tiada satu yang sama dengan zatnya, ya, dan tidaklah zatnya pula menyamai dengan suatu. Itu dia. Tak ada jalan persamaan tu maksudnya. Dan maha suci daripada perubahan. Tuhan tidak menerima perubahan macam mana kita makhluk. Kita makhluk muda, batu tua, bangka, batu mati kan. Dan tidak ada perpindahan, dia tak pindahan sini. Tidaklah bertempat padanya segala kejadian, mana bukan benda tu duduk kat dia. Sebab tak boleh kata Tuhan ittihad dengan makhluk. Dia bersatu makhluk tu tak boleh syirik. Dan tidaklah mempengaruhinya oleh segala yang mendatang. Bahasa apa semua tak boleh pengaruh. Dia tetap kekal itu, ya, kekal atas asalnya yang mempunyai sifat kesempurnaan. Tetapi sentiasalah dia dalam segala sifat kebesarannya, maha suci dari kelenyapan, dia tak binasa, dan sentiasa dia dalam segala sifat kesempurnaannya, tidak memerlukan kepada penambahan kesempurnaan lagi. Berarti ibadat manusia macam mana taat, sekalipun tak ada derhaka, dia tidak menambah sedikit pun pada Tuhan. Sebab kalau bertambah, maknanya mafhum dia kurang, ya. Tuhan dah cukup, dia tak ada bertambah. Maka ibadat hamba tu balik kepada hamba, balik maknanya. Dan mengenai zatnya diketahui adanya dengan akal fikiran, itu peringkat awal. Kemudian dilihat zatnya dengan mata hati, itu peringkat tinggi sikit, ya, sebagai suatu hikmah daripadanya, sebagai
kasih sayangnya kepada orang-orang yang berbuat baik dengan segala ketetapan nanti, dan sebagai satu kesempurnaan daripadanya dengan kenikmatan memandang kepada wajahnya yang mulia. Wujuhun yauma idzin nadhira ila rabbiha nazirah. Wajah orang beriman berseri-seri kepada Tuhan yang ia melihat. Lihat dengan cara mana? Bila kaifin walan hisarah. Dengan tidak ada satu jalan cara baru, tak ada. Tetap dasar dia tidak serupa dengan makhluk. Tu kena jaga tu. Ya, kalau tak ngaji Usuluddin besok tak apa-apa tu. Jangan tak nampak Tuhan, nampak Tuhan. Macam ada tempat begini rupa habis karut syirik dengan Tuhan, ya. Baik Usuluddin kena ngaji betul. Faham masalah akidah. Sebab Tuhan dia tidak ada jalan kesamaan dengan makhluk sebab dia pencipta. Mana ada pencipta dengan yang kita sama? Kalau baharu kita pergi kedai perabot tu, 20 tahun dia buka kedai perabot, adakah barang yang dia buat tadi serupa dengan dia? Ada? Ya, kursi bangku dia buat tu serupa dengan dia. Mana ada? Yang dicipta dengan pencipta pun dah tak sama-sama makhluk, apatah lagi dengan Tuhan yang maha dahsyat kebesaran dan keagungan dia, ya. Itu dia mana. Habis. Kemudian sifat yang akan dibahas akan ada al-hayat, hidup, dan kudrah mana kuasa. Wallahu a'lam.